Azan merupakan perkara ataupun perkara pokok yang menjadi syiar kepada agama kita. Syiar Islam bermula dengan azan. Sebab itu kalau kita tak azan lah kata sembahyang berjamaah kan. Azan ini untuk solat fardu sahaja. Solat sunat tak perlu. Solat fardu. Sebab hak untuk azan itu hanya kepada solat fardu. Solat 5 waktu tu. Tak kira lah kita sembahyang di rumah ke, sembahyang di surau ke masjid. Dia sunat kan. Kita boleh azan Dan yang melaungkan azan tu muazzin. Sebab itu kalau nak bandingkan tuan-tuan, antara muazzin dengan imam, yang mana pahala yang lebih besar? Mungkin orang kata di imam. Betul. Jadi pahala yang paling besar yang disebut dalam hadis adalah muazzin. Bilal lah pahala yang paling besar kalau nak bandingkan dengan imam lah. Imam pun besar juga. Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali mengatakan bahawa muazzin ini pahalanya cukup besar kerana dia memanggil umat Islam untuk datang bersolat. Memanggil orang yang ada kat luar masjid, dipanggilnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil. Sejauh mana suara dia boleh didengar, maka dalam hadis menyebut suara Bilal tu, suara dia akan pergi ke bukit, pergi ke sungai, semua didengari oleh makhluk Allah yang lain. Haiwan dengar, burung dengar. Sejauh mana suara dia pergi, sejauh itulah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa besar fadilah ni? Tuan-tuan tak payahlah jadi imam lepas ni. Jadi Bilal. Ya. Bilal. Sebab di dalam hadis disebut saya nak baca hadis ni. Dia kata al-muazzinu ni muazzin lah. Al-muazzinu na'atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Yang bermaksud muazzin ini adalah manusia yang di akhirat nanti leher dia panjang. Allah jadikan bukanlah panjang buruk, panjang yang menarik, diibaratkan panjang kerana dia melihat kelebihan seorang muazzin tu. Orang yang di muazzin ni dia dapat ganjaran yang begitu besar di akhirat kelak. Dia macam kita nak tengok satu benda, kita masa panjang leher kan nak tengok apa benda tu. Orang ramai. Bayangkan di padang mahsyar kan kita nak tengok ini pasal panjang ke tengkuk kita. Begitulah diibaratkan. Sebutlah hadis tersebut ni, dia kata hadis riwayat Muslim, iaitu lehernya panjang pada hari kiamat kelak kerana nak melihat kelebihan dia. Itulah besarnya tugas seorang muazzin. Sejauh mana suara didengar, sejauh itulah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan burung-burung yang dengar, ikan di dalam sungai, semua mendoakan keampunan muazzin yang melaungkan azan. Kerana dia mengingatkan dah masuk waktu. Kemudian orang yang dengar pula, dah masuk waktu dah ni. Orang datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid dapat pahala. Tok Bilal dapat pahala. Disebabkan dia mengingatkan orang, waktu dah masuk waktu solat. Itu kelebihan dia. Jadi sebab tu azan ni memang banyak kelebihan. Saya nak sebutkan di sini ada 6 kelebihan azan. Kelebihan azan. Yang pertama saya sebut tadi iaitu sebagai syiar Islam. Syiar Islam bermula dengan azan. Baik, yang kedua menegakkan kalimah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menegakkan kalimah tauhid di situ. Jadi disebut oleh Bilal. Menegak kalimah tauhid. Yang ketiga nak memberitahu dah masuk solat. Dah masuk waktu solat. Itu makna azan tadi. Dah masuk, menandakan masuknya waktu solat. Dan yang keempat, sebagai seruan untuk solat berjamaah. Bila dilaungkan azan, maknanya di situ ada solat berjamaah. Jadi sebab itu bila ada orang laungkan azan tu, maknanya solat jamaah akan diadakan di situ. Itu sebagai itu yang keempat. Itu seruan untuk solat berjamaah. Yang kelima, syaitan akan lari lintang pukang. Sebab itu tuan-tuan,
tempat yang selalu dilaungkan azan, insya-Allah tak ada setan. Setan akan lari. Kot ada pun setan yang kedua ni. Setan ada dua jenis. Setan jin dan setan manusia. Yang manusia dia tak lari lah. Bukan dia tak lari, dia pula tukang azan. Ini sebut Al-Quran sebut. Syaitan jin dia akan lari. Dia dengar azan. Syaitan manusia tak. Jadi syaitan akan lari. Dan yang yang keenam iaitu tempat untuk keimanan. Bukan, tempat jadi aman. Silap saya. Tempat untuk menjadi aman. Nabi menyebut hadis dia yang tadi tempat jadi aman tu, Nabi sebut idza adzanu muazzinul fi ammanallahu minal bala. Maksud dia, tempat yang dilaungkan azan itu Allah akan hindarkan dia daripada berlakunya sebarang bala. Tak ada bala lah di situ. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang dulu bila berlakunya angin kuat, ribut taufan, jangan lupa azan. Ingat dulu ada puting beliung kan? Dulu sekejap dulu di Kedah ada di angin kuat tu. Dia lalu kat sawah padi tu, orang di situ penduduk azan. Bila azan nampak dia lari. Puting beliung dia lari. Ini jaminan Allah bagi siapa yang melawan azan, tempat itu akan jadi aman. Bukan sekadar puting beliung aja, apa-apa juga. Berlakunya huru-hara umpamanya kan. Kita ada pergaduhan ke apa, azan aku kuat. InsyaAllah Allah akan pelihara kita. Kerana jaminan daripada hadis yang saya baca tadi, di mana dilaungkan azan, maka di tempat itu akan menjadi aman dan tenteram. Ribut, angin kuat ke, kilat ke, ada pergaduhan ke, apa-apalah. Kemalangan yang kita takut kan. Azan. Itu. Jadi itu kelebihan, 6 kelebihan azan yang amat besar dan menjadi syiar Islam. Bila dilaungkan oleh muazzim. Baik, itu yang pertama. Dan azan ni pula tuan-tuan, dia dibaca ataupun dilaungkan satu-satu. Dia berbeza dengan iqamat. Iqamat yang nombor 2 tu. Nombor 2 kita kencang. Bila azan disebut satu-satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Sambung, baca lagi, ulang balik lah. Dia selalu 2 kali tapi dia satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Maknanya dia satu-satu baca dia. Adapun iqamat nombor 2, dia bila dia baca, yang sunnah dia baca secara berpasangan. 2, 2, 2, 2. Yang akhirnya bersatu. Maknanya bila nak iqamat, tuan-tuan, untuk bila iqamat, yang betulnya, bila iqamat mesti berpasangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 sekali kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 sekali. Azan satu-satu. Azan di satu-satu. Ni iqamat 2-2. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan asing kan? Kita selalu asing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu okey lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita buat satu pula. Dia sepatutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Bacaan dia kembar 2, kembar 2, kembar 2. Itu hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. 2 juga. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kemudian qad qamatis salatu, qad qamatis salah. 2. Dan akhir sekali satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 juga. Last sekali, la ilaha illallah. Itu satu. Satu je yang last tu. Jadi iqamat dia ada beza dengan azan. Azan dia dilaungkan satu-satu dengan suara yang kuat sejauh mana yang dia boleh bersuara. Kalau ada mic lagi kuat lah. Kemudian harkat dia boleh sehingga 20 harkat boleh panjang. Sebab bila azan dia tidak tertakluk kepada hukum tajwid. Kerana fungsi azan ini untuk memanggil manusia untuk bersolat. Memberitahu dah masuk waktu. Jadi tuan-tuan jangan keliru. Dia sampai 20 harkat boleh. Boleh dilaung sepanjang panjang harkat tu boleh, kerana dia disyariatkan untuk memanggil, memberi sebanyak mungkin orang mendengar laungan azan tu. Jadi sebab tu
mesti kita faham bahawa azan itu dibaca satu-satu dan iqamat dibaca kembar-dua. Itu yang betul. Jadi tuan-tuan lepas ni kalau yang jadi Bilal, qamatlah secara kembar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Dua kan? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua juga. La ilaha illallah. Itu satu. Dan kita asing-asingkan. Kalau asing jadi makruh lah. Sebab kita tak ikut kaedah. Boleh Nombor dua tu iqamat. Jadi iqamat ni apa? Iqamat ini memanggil untuk nak mula semayang. Sebab tu iqamat dia tak perlu kuat-kuat. Tak perlu laung secara kuat-kuat. Guna mic kat luar. Yang kata-kata nak kamat. Kita guna mic. Tak perlu. Dia untuk orang yang dah ada dalam masjid ataupun dalam surau. Memadai suara yang perlahan. Macam tadilah. Kerana nak mulanya semayang. Tu. Sunnah. Iqamat ni sunnah. Jadi kita kalau semayang di rumah pun, iqamat lah. Jangan tak iqamat.